Sekalian. Hari ini pelajaran kita adalah fungsi rangka dalam bagi haiwan. Dalam gambar yang cikgu tunjukkan di sini, kita dapati bahawa ini adalah merupakan tulang ataupun rangka bagi dinosaur. Jenis haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam terbagi kepada 3, yaitu haiwan vertebrata darat. Di sini cikgu ambil contoh, ini adalah merupakan rangka harimau. Ini adalah haiwan vertebrata darat. Seterusnya yang kedua ialah haiwan vertebrata akuatik. Di sini cikgu tunjukkan ini adalah rangka ikan sebagai contoh haiwan vertebrata akuatik. Akuatik di situ adalah merupakan haiwan yang hidup di dalam air, sama ada di laut ataupun di tasik. Kemudian seterusnya yang terakhir sekali yang ketiga ialah rangka burung. Di sini cikgu tunjukkan ialah rangka burung pipit. Jadi kita akan mempelajari fungsi rangka dalam untuk ketiga-tiga jenis haiwan vertebrata ini. Rangka haiwan-haiwan ini berbeza mengikut habitat ataupun tempat tinggal haiwan ini, habitat vertebrata itu. Dengan terperinci haiwan vertebrata darat. Di sini cikgu mengambil contoh gajah sebagai haiwan vertebrata darat. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pektorial dan lengkungan pelvis. Perhatikan animasi yang cikgu sediakan. Baik, di sini di sebelah kiri adalah merupakan rangka bagi gajah. Jadi di sini kita dapati bahawa rangka ini disokong oleh pertama sekali ialah lengkungan pektorial. Perhatikan di sini. Dan seterusnya lengkungan pelvis yang terdapat di bahagian belakang gajah ini. Jadi inilah yang menyokong berat badan haiwan gajah ini. Baik, seterusnya adalah seekor gajah memerlukan lengkungan pektorial dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Jadi di sini gambar seterusnya ini bukan gambar gajah, tapi ini merupakan gambar unta, camel. Jadi kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi terdapat sendi-sendi ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah joint. Tulang belakang haiwan darat yang berkaki 4 seperti unta dan kuda melengkung sama ada ke atas atau ke bawah. Baik, keadaan ini memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan ini. Daya graviti adalah daya yang bertindak ke bawah. Jadi yang menarik ke bawah bumi lah. Ini digelar sebagai tarikan graviti. Dalam kes ini kita akan mengambil gambar ikan paus sebagai contoh. Haiwan vertebrata akuatik ataupun air mempunyai rangka dalam yang lebih kecil
berbanding dengan badannya. Okey, ikan contohnya. Tapi lengkungan pektorial dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Vertebrata akuatik seperti ikan paus, ini lain sedikit, boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Baik, daya apungan ni daya yang menolak haiwan-haiwan itu daripada bawah ke atas. Ya. Baik, di sini kita lihat rangka ikan paus juga disokong oleh lengkungan pektorial di depannya dan juga lengkungan pelvis di belakang. Baik, burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Jadi rangka burung ini mesti sesuai untuk penerbangan burung itulah ya. Tulang sternum ataupun tulang dada burung itu pipih dan luas. Ini berfungsi sebagai tempat perlekatan otot untuk penerbangan. Tulang-tulang burung juga berongga, ada rongga lah, is hollow, berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak pada bahagian kepala, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Baik. Berjumpa semula di lain masa.